Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang bersiaran di Inspirasis, saluran sumber inspirasi YouTube channel. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada video kali ini insya-Allah ingin saya lagi Syazani Rosli ingin berkongsi kepada anda semua berkenaan tentang, bila kita berkata tentang impian, selalunya kita akan mengatakan langkah-langkah bagaimana untuk membina impian yang bagus, yang betul, yang tepat. Tapi hari ini kita akan berkongsi berkenaan tentang ciri-ciri ataupun langkah ciri-ciri impian yang salah, yang mungkin anda rasa ini cara anda nak membina impian, tapi sebenarnya adalah cara yang salah, yang sama-sama insya-Allah kita sama-sama belajar, sama-sama kongsikan. Yang ingin kita berbicarakan ni tentang daripada guru saya sendiri. 7 langkah-langkah ataupun cara membina impian yang tidak berkesan ataupun salah, insya-Allah. Jadi pentingnya kita tahu benda ni sebab kalau kita masak ataupun kalau anda ada pengalaman dalam dunia bakery, contoh kalau kita nak buat macaron, tuan-tuan sekalian, macaron ni kalau kita silap bahagian suhu tu pun kita tak akan dapat jadi macaron. Kalau anda boleh tengok di tempat-tempat bakery ataupun sebagainya, macaron tu cantik tu kan, itu nak hasilkan tu, tuan-tuan kena hasilkan pada suhu yang tepat. Jadi kalau suhu tu salah sikit, tak jadi tuan-tuan. Jadi begitu juga kalau kita ada ciri-ciri langkah membina impian yang salah ini, salah satu mungkin itu akan mengganggu impian kita, insya-Allah. Jadi yang pertama tuan-tuan dan sekalian, 7 kesilapan yang biasa dalam mencipta impian. 7 kesilapan yang pertama adalah sasaran yang tidak penting dalam hidup. Iaitu mana kita meletakkan sasaran yang tidak kena mengena dengan tugas dan peranan utama tujuan kita hidupkan di dunia ini. Ini kita kena jelas. Iaitu apa? Menetapkan sasaran yang tidak penting dalam kehidupan. Yang mana kita meletakkan sasaran yang tidak kena mengena dengan tugas dan tujuan peranan utama kenapa kita dihidupkan di muka bumi ini. Itu pertama. Yang kedua, mempunyai pernyataan negatif dalam sasaran kita. Yang mana kita fokus, kesilapan ialah kita fokus kepada perkara yang kita ingin tinggalkan, ataupun kita fokuskan kepada perkara yang kita benci ataupun kita takuti. Jadi ini kesilapan. Yang pertama tadi, sasaran yang tidak penting dalam hidup. Kedua, pernyataan negatif dalam menetapkan sasaran. Yang ketiga, tuan-tuan dan sekalian, sasaran yang ditetapkan itu di luar daripada zon kawalan kita. Kita letakkan sasaran kepada pasangan kita, contohnya. Kita letakkan sasaran kepada rakan kita, jiran kita, rakan office kita, bos kita, sesiapa sahaja yang bukan daripada diri kita. Jadi ini kesilapan kita dalam membina impian. Sasaran itu mestilah berpusatkan kepada diri kita sahaja. Jadi yang keempat adalah, ini kesilapan yang paling utama, menjadikan sasaran material, perkara material sebagai sasaran yang paling utama. Ini totally sangat silap tuan-tuan. Jadi kesilapan ialah bila kita menjadikan simbol kejayaan atau detik-detik kejayaan itu hanya melalui pencapaian material. Jadi ini adalah tentu silap, kerana dia bukan berkait tentang proses untuk kita meningkatkan ataupun pengupayaan diri kita. Dia berkait rapat dengan nombor 1 tadi, iaitu meletakkan sasaran yang tidak penting dalam hidup, yang mana kita kena tahu kenapa kita diwujudkan, diciptakan di muka bumi ini. Jadi ini berkait rapat dengan nombor 4. Nombor 5, sasaran sama ada mungkin tidak menarik ataupun tak logik. Yang mana bila kita tengok sasaran kita tu, dia tidak memberi kesan kepada kita, tak memberi semangat kepada kita, ataupun mungkin kita rasa tak yakin bila tengok sasaran tu. Jadi perhalusi semula kita punya sasaran, jangan ada semua ni. Yang keenam, sasaran yang terlalu general ataupun terlalu umum dan juga kabur. Yang mana kita hanya tahu dalam sudut perkataannya. Contoh,
Aku nak capai 1 juta setahun ni. Lepas apa pecahan dia? Jadi kesilapan ni adalah kita punya sasaran tu terlalu umum dan kabur. 1 juta tu mungkin okey lagi, ataupun aku nak berjaya tahun ni, aku nak company aku besar. Jadi ini kesilapan dia. Yang keenam. Ketujuh, yang terakhir, sasaran tidak selaras dengan sistem diri kita yang sedia ada. Sasaran tu mungkin terlalu berbeza dengan sistem sedia ada yang ada dalam sistem diri kita yang sedia ada, sehingga menjadikan kita sukar untuk memberikan komitmen ataupun untuk menyempurnakan sasaran tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin saya pernah bercerita tentang sasaran ni, tapi tujuan saya mengingatkan dia, kita manusia memang lupa, sesa lupa. Jadi mari kita semak semula. Sekarang sudah tahun 2022. Mungkin saya pernah berkongsi perkara ini mungkin tahun lepas, atau 2 tahun lepas, atau 3 tahun lepas. Jadi mari kita semak semula 7 kesilapan biasa yang kita lakukan dalam membina impian. Pertama, impian yang tidak tepat ataupun tidak penting, dalam sasaran yang tidak penting dalam hidup kita. Yang kedua, penyataan yang negatif dalam sasaran kita, kesalahannya. Yang ketiga, sasaran itu diletakkan di luar daripada zon kawalan hidup kita. Yang keempat, menjadikan perkara material sebagai sasaran paling utama. Boleh jadi sasaran, tapi bukan sasaran paling utama. Yang kelima, sasaran sama ada mungkin tak menarik ataupun tidak logik, yang mana tidak membangkitkan motivasi dalam diri kita. Yang keenam, sasaran terlalu umum, terlalu general, terlalu kabur, hanya sekadar perkataan sahaja. Yang ketujuh, sasaran tidak selaras dengan sistem diri kita yang sedia ada. Jadi insya-Allah mungkin kita boleh semak diri kita semula, adakah sasaran yang kita bina ini selaras dengan ataupun menjauhi daripada 7 kesilapan ni. Insya-Allah kalau ada, mungkin kita boleh take time untuk perbaiki. Insya-Allah semoga kita dapat membina kejayaan yang bermakna lah dalam kehidupan kita. Kejayaan dunia akhirat kita ni, insya-Allah inilah peluang kita untuk kita nafas yang Allah SWT bagi, kesihatan yang Allah SWT bagi, peluang pilihan yang Allah SWT bagi ni, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin. Tuan-tuan sekalian, inilah peluang kita. Jadi letakkan sasaran kita tepat, biar tepat. Lawan dia apa lagi? Biar jelas, biar positif, biar dalam zon kawalan kita, biar sasaran yang bersemangat, biar sasaran yang selaras dengan sistem diri kita. Jadi insya-Allah semoga kita dapat mencapai kejayaan yang sukses dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah sama-sama kita doakan diri kita. Jadi sekadar itu saja bersiaran di Inspirasi, laman YouTube Sumber Inspirasi. Jadi kita jumpa lagi video akan datang, insyaAllah. Kami di tim Sumber Inspirasi doakan agar anda semua sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.